Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan bersama-sama dalam mentolak bab 1, iaitu bab 1 menceritakan tentang hawa nafsu. Okey, bahasa Melayunya kita kata menolak hawa nafsu. Tetapi kalau kita perhatikan bahasa Arab, cukup bercermat dia menggunakan perkataan narfidu al-ahwa. Narfidu al-ahwa. Apa maksud narfidu al-ahwa? Maksud narfidu al-ahwa adalah, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia pakai nun sini, iaitu nahnu. Nahnu iaitu kami. Kita bersama-sama, kami atau kita lah. Kita bersama-sama untuk menolak, tolak hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini di dalam dalam kata jamak. Jamak ataupun kita panggil plural lah bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya. Jadi dia menggambarkan macam ada sekelompok yang besar, iaitu narfidu kita, iaitu orang-orang yang beriman, orang-orang beriman yang ramai-ramai ini, orang-orang beriman yang ramai ini melawan dengan satu kelompok hawa nafsu. Mana hawa nafsu yang banyak, hawa nafsu yang banyak. Mana dia adalah bercinta tentang satu benda yang besar. Sebab tu kita kata, kalau kita tengok narfidu al-hawa ni, mungkin sebahagian dia pergi kepada pandangan yang agak, dia taklah salah sepenuhnya, tapi tak cukup lengkap. Dia kata dia macam tolak hawa nafsu diri sendiri je, macam nafsu yang ada dalam diri kita tolak. Tak, sebenarnya dia cerita tentang satu kelompok nafsu yang besar, satu kelompok gerombolan yang kita akan lawan. InsyaAllah kita akan tengok dalam perjalanan satu persatu, kita akan nampak. Dan dibawa kepada permulaannya kata-kata daripada seorang al-muhaddis, seorang al-muhaddis yang hebat, yang bernama Al-Maimun, Al-Maimun bin Mahran, seorang tabi'in tak silap, Maimun, dia mengatakan iyyakum wa kullu hawa yusamma bighairi Islam. Dia kata kita kena berhati-hati terhadap semua perkara, iyyakum wa kullu hawa yusamma bighairi Islam. Berhati-hati dengan keadaan yang mana kita keluar daripada Islam. Kerana dia kata dekat situ, Al-Maimun dengan kata berhati-hati ini dibawa kepada last sekali semua perkara, bukan semua perkara lah, urusan hidup. Urusan hidup, kalau kita tahu urusan hidup kita boleh uruskan hidup kita dalam dua perkara, dalam dua pendekatan. Pertama adalah kita urus urusan hidup ini dengan wahyu, ataupun kita urus urusan hidup ini dengan hawa nafsu. Ini apa yang diambil daripada kata-kata Imam Asy-Syatibi di dalam Muwafaqat. Maka mengatakan bahawa Imam Asy-Syatibi cakap dengan jelas bahawa qad ja'alallahu itba'ul hawa mudadan lil haqq. Allah telah menjadikan bahawa kita bila mengikut hawa nafsu ini, maka dia adalah bercanggah dengan segala kebaikan. Baik, jadi dekat sini sebenarnya kalau kita tengok, dia sama ada ini atau ini, sama ada kita ambil wahyu atau hawa nafsu. Dia ini adalah poin pertama, sama ada kita ambil wahyu atau hawa nafsu. Dan kalau kita tengok wahyu ini, Allah kata, Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Muwafaqat, dia menyimpulkan bahawa inna qasdus syari', maqasid syariah itu, maqasid syariah itu ialah melawan hawa nafsu, biasa hawa nafsu. Inna qasdus syari' al-khuruj 'an ittiba'il hawa. Kita maqasid wahyu ni adalah kita keluar daripada hawa nafsu kita. Kita baiki dan ubah hawa nafsu ni. Ini maqasid kepada hawa nafsu. Maqasid kepada hawa nafsu, kita lawan. Sebab tu kalau kita tengok, tak logik pada hari ini bila orang bawa wahyu tetapi dia rapat dengan kelompok-kelompok yang bertuhankan hawa nafsu di kalangan LGBT. Ini semua bukan maqasid. Ini semua memang tunggang terbalik dan bukan maqasid seperti yang disyarahkan oleh Imam Syatibi, seperti mana yang kita faham, sepatutnya faham. Dan poin yang seterusnya dibawa adalah kalau macam tu antara wahyu atau hawa nafsu, maknanya kita, kedudukan kita hari ini macam mana? Jadi diperkukuhkan lagi, dia kata laisa min tariqin wasat, maknanya kena tajarrud. Kita tiada, poin nombor 2, poin nombor 3 actually adalah tiada jalan tengah. Tiada jalan tengah. Bererti kita kena pilih juga. Kita tak ada jalan tengah yang ini wahyu sikit kot, ini tak. Dan bila kita bawa sini, mungkin sebahagian kata ini ekstrim ni, takkanlah semua benda sama ada wahyu tahu. Tapi ini adalah hakikatnya. Ini bukan isu ekstrim tak ekstrim, ini adalah hakikat yang ada. Yang mana kalau kita tengok, Islam datang akhirnya untuk merawat perkara ini, dan akhirnya ia semua penerangan ini adalah berdasarkan ayat-ayat yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok kesimpulan yang dibawa oleh Sayyid Qutb adalah imma hudallah wa imma ghawayatus syaitan.
Mana kita pilih jalan. Sama ada kau pilih atas kan wahyu, atau kau pilih hawa nafsu dan ikut kepada syaitan-syaitan yang ada. Baik. Ekstrim ke? Sebab itu dia kata tak ada jalan tengah. Ekstrim ke? Nanti kita akan masuk bab ekstrim atau tidak ekstrim. Okey. Jadi kan kita pergi kepada hawa nafsu pula. Tadi dah pergi ke atas ni, dah cerita wahyu ni akhirnya tiada jalan, dia akan tujuan dia adalah untuk rawat ni dan juga tiada jalan tengah. Okey. Sebelum kita pergi hawa nafsu tadi, just nak recap balik tentang maqasid ni. Bererti apa-apa masalah hawa nafsu kita berpunca daripada ketiadaan wahyu yang kita amalkan. Contoh, seseorang yang berzina. Kenapa? Sebab dia tidak berkahwin. Seseorang yang mencuri kerana dia tidak berusaha mencari yang halal. Jadi semua perkara yang melibatkan hawa nafsu, hakikatnya ada wahyu yang kita tinggalkan kan? Maka memang tak ada jalan tengah lah. Kita kuatkan kita ada jalan tengah. Jadi sebagai seorang Muslim, kita kena faham masalah dunia hari ini adalah bila orang nampak ada jalan tengah, dia orang ikut hawa nafsu. Hakikatnya bila dia kata ada jalan tengah, dia ikut hawa nafsu. Bila dia ikut jalan tengah, sebenarnya dia tidak ikut jalan tengah, tetapi dia ikut hawa nafsu. Dan kena hati-hati. Bila ikut hawa nafsu, apa akan terjadi? Yang akan terjadi adalah fitnah. Fitnah atau ujian ataupun ni yang lebih mendalam, ujian yang lebih mendalam. Dan fitnah ini akhirnya akan menjadi apa? Akan menjadi satu istilah yang disebut sebagai zaighun, ataupun zain dalam bahasa Melayu adalah penyelewengan. Itu penyelewengan. Panjang sikit So penyelewengan ini kalau kita tengok berlaku sepanjang zaman. Sepanjang zaman, sejak daripada zaman Nabi Nuh, Nabi Adam sehinggalah ke hari ini yang berlaku penyelewengan. Dan penyelewengan ini akhirnya dia, kalau kita tengok apa yang dinyatakan oleh ayat Quran di dalam falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Akhirnya dia bila berlaku penyelewengan, dia akan pergi kepada fitnah. Apa dia fitnah yang akan pergi? Iaitu dia akan pergi kepada kufur. Dia akan pergi kepada kekufuran. Jadi ini kerisauan kita bila sebenarnya ramai orang tak nampak benda ni. Apa-apa penyelewengan hawa nafsu ni akhirnya dia akan bawa kepada penyelewengan, dan penyelewengan ini akhirnya bawa kepada kekufuran. Orang tu akan jadi kafir. Wow, ini memang macam kafirkan orang kan. Tapi tak, kita pergi kepada dia punya istilahnya, kita pergi kepada hakikat dia dulu. Kita ambil contoh lah dalam sejarah, macam mana kisah Nabi Nuh. Contoh, Nabi Nuh asalnya mereka tidak menyembah berhala, mereka mencintai orang soleh. Nampak? Itu wahyu lagi. Tetapi ada tiba-tiba jalan tengah dia ambil. Nampak? Daripada wahyu tu dia nak pergi ambil jalan tengah. Apa jalan tengah dia? Kita sayang dia lah. So bila sayang orang-orang soleh ni, buat apa? Kita buatlah memorial, kita ingatlah mereka jap. Buatlah patung. Maka Iblis datang. Dan apa Iblis buat? Iblis membentuk patung pertama di dunia di Babylon untuk kaum Nabi Nuh sebagai tanda memperingati orang-orang yang soleh. Jadi asal nampak wahyu dia adalah mencintai orang soleh. Mencintai orang soleh adalah sebahagian Islam. Tetapi akhirnya dia ambil jalan tengah. Dia kata tak apalah, kita buatlah untuk ingat-ingat je. Lah sekali dia jadi penyelewengan. Maka dia kata orang-orang soleh inilah yang bagus, yang baik semua. Akhirnya dia jadi kufur, sembah berhala. Nampak? Itu yang berlaku. Lepas tu kalau kita tengok contoh juga yang berlaku dalam agama Kristian. Agama Nasrani sebelum itu dia wahyu berdasarkan Injil. Tetapi dia cuba ambil jalan tengah. Apa jalan tengah? Jalan tengah yang dicuba dilakukan oleh Konstantin sebagai contoh yang paling dahsyat. Paling rendah dululah. Paling rendah yang dibuat oleh Paul the Apostle. Dia cuba ambil jalan tengah kepada ramai-ramai. Maka dia kata, Paul the Apostle dia kata, jadi dia mula kenalkan Trinity dan sebagainya. Bukan Trinity. Paul the Apostle mula mengenalkan aspek Gnosticism dan sebagainya. Menampak dia konon-konon jalan tengah seolah-olah untuk salvation dan sebagainya. Tapi akhirnya masuk pada hawa nafsu dan penyelewengan agama Kristian menjadi agama Kristian yang hari ini. Dan kemuncak penyelewengan itu berlaku pada Council of Nicaea yang dibuat oleh Emperor Konstantin, yang mana dia ambil jalan tengah je sebenarnya. Apa yang dia buat, mula-mula nak ambil jalan tengah. Tetapi bila dia nak ambil jalan tengah, yang dia tak sedar bahawa tiada jalan tengah, akhirnya jadi macam ni. Dan bukan tu berlaku kesalahan kat Emperor Konstantin. Emperor Konstantin memang jahat lah. Dia seorang yang pagan dan dia memang nak selewengkan. Dia pragmatik dan dia nak selewengkan. Dia hanya dibaptis ketika selepas dia mati. Baik. Jadi akhirnya bawa kepada kekufuran. Begitu juga Yahudi semua akhirnya bawa kekufuran kerana penyelewengan yang ada. Seperti mana kaum Nabi Musa bila keluar
Akhirnya Nabi Musa pergi naik atas, Samri buat sikit-sikit apa dia kata, ambil min asar rasul. Nampak Samri kata apa? Saya ambil ni benda yang kesan daripada Nabi, min asar rasul. Jadi dan Quran kata min asar rasul. Akhirnya lembu tu bercakap, ikutlah hawa nafsu, jadi penyelewengan, jadi kufur pada Allah SWT. So hari ini macam mana? Hari ini dia pergi kembang sikit. Kufur ni akhirnya dia akan berlaku bila ingkar ba'du syariah, iaitu dia apa, tolak sebahagian. Macam saya sebut tadi, bila dia ambil jalan tengah, maka apa terjadi bila ambil jalan tengah? Apa terjadi bila ambil jalan tengah? Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi bulat macam ni. Separuh ni dia ambil yang ni, separuh dia ambil yang ni. Betul tak? Separuh dia ambil yang kat atas, separuh dia ambil ni. Itulah jalan tengah. Kan? Dia tidak tajarud, dia tidak sepenuhnya kosong untuk ni. Jadi bila dia ambil macam ni, apa yang berlaku? Dia tolak sebahagian. Nampak? Dia tolak sebahagian daripada ni dan dia ambil sebahagian. Dan ini juga adalah kufur. Oh, dahsyat ustaz ni mengkafir-kafirkan orang ni. Astaghfirullahalazim. Tak apa, nanti kita masuk ke situ. Dan ini saya petik daripada apa yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah. Kan? Ibn Taymiyah kata dengan jelas, mengatakan bahawa fahadha kufrun la raiba fi. Apa yang dikatakan dengan panjang, dia kata zamul ladzina utul qista min panjang lebar. Dan berarti kata lain al-Banna pula Ibn Taymiyah kata, kan, berdasarkan semua Al-Quran yang mengatakan tentang mengambil sebahagian atau tolak sebahagian, jelas mengatakan yu'minuna bi'abdi kitab wa yakfuruna bi ba' fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, sampai hujung. Mereka beriman dengan sebahagian, menolak sebahagian. Maka inilah sebenar-benar kekufuran yang berlaku pada ketika Ibn Taymiyah nampak ketika itu. Dan kalau kita tengok, kan, dia mentafsirkan, Ibn Taymiyah mentafsirkan taghut yang berlaku itu adalah yang mengambil sebahagian dan tolak sebahagian. Nampak? Dia bukanlah taghut tu orang kafir tu lah, orang yang betul-betul kafir. Akidah dia semata, tak. Tetapi contoh akidah dia nak ambil Islam, syariat dia nak ambil selain Islam. Dan kalau kita tengok hari ini, sampai kat sini, kita telah mentafsir realiti hari ini. Kalau kita tengok apa yang berlaku pada hari ini, kita tengok dunia pada hari ini. Contoh demokrasi, kapitalisme, sistem politik, sistem pendidikan, semuanya ambil sebahagian, tolak sebahagian. Kan? Adalah sikit Islamnya, tak adalah kata tak ada Islam langsung, tetapi akar dia, pelaksanaan dia semua tidak menjalankan berdasarkan Islam. Maka dia adalah satu bentuk kekufuran. Allah, ustaz ni nak kata semua ambil demokrasi kufur ke? Sabar ustaz, kita tak sampai situ lagi, kan? Kita tak sampai lagi kat bahagian tu. Tapi ini kena faham dulu kekufuran yang ada ni, akidah ni. Sebab itu sebahagian besar benda, kalau kita faham, dia akan, semua benda, semua perkara, dia akan ada perkara yang kita kata akidah dia akan ada nilai dia, dan dia akan ada sistem dia, kan? Contoh kalau kita kata demokrasi kat sini, nilai dia apa? Hak asasi manusia. Akidah dia adalah humanism. Dia bertuhankan manusia. Jadi ini adalah falsafah yang ada. Jadi yu'minuna bi'abdil kitab wa yakfuruna bi ba'. Maka konon-konon ini syura. Tapi dalam dia semua, nilai dia semua hak asasi manusia. Maka dia berpegang pada bertuhankan manusia dan bukan bertuhankan Allah SWT. Maka kena tolak demokrasi ke? Kena tolak. Tapi macam mana nak tolak, itu kita bincang kejap lagi. Baik. Kemudian bila macam ni tengok, Allah, ustaz tulis kufur. Ustaz ni nak kafirkan orang. Tak, kena ingat, kan? Akhirnya Imam Al-Banna tekankan kat sini bahawa walaupun kita sedar benda ni, kita sedar perkara ni, betul? Kita sedar bahawa ada satu bentuk kekufuran yang nyata, ada satu bentuk kekufuran yang berlaku pada hari ini, yang mana benda ini berleluasa, kan? Mana ada sistem Islam tu kat mana? Mungkin kat masjid je lah. Itu pun boleh jadi masjid tidak melaksanakan sepenuhnya, boleh jadi. Kita pun tak tahu. Sebab ialah masjid akhirnya duit kena simpan dengan sistem kapitalis, riba contoh, kan? Walaupun bank Islam, tetapi dia dalam makro ekonomi yang lebih besar, kita masih terperangkap dalam sistem kapitalis. So macam mana? Walaupun kita sedar benda ni, kena ingat, kan, akhirnya kan kita tidak mengkafirkan, tak kafirkan, kan, melainkan dengan burhan itu melainkan dengan bukti, kan? Tidak mengkafirkan dengan bukti. Berarti apa-apa masalah ini semua boleh kita kata adalah masalah dalam Islam. Dia ada masalah fasik, kan? Contoh kat bawah ni kita boleh kata ini adalah masalah kefasikan, masalah fasik, kan? Ataupun masalah yang dikatakan oleh Imam Ibn Taymiyah adalah duna kuf, iaitu kekufuran yang akhirnya tidak menjatuh hukum kafir. Berarti dia adalah satu bentuk kekufuran kepada Allah Ta'ala, satu bentuk melawan pada hukum Allah Ta'ala. Tetapi
dalam masa sama dia tidak jatuh hukum kufur. Kenapa tak jatuh hukum kufur? Sebab dalam Islam untuk jatuh hukum kufur ni satu benda yang cukup berat. Dan Al-Banna ada bawa lima perkara yang kita selagi 5 perkara yang tak berlaku, kita tak jatuhkan seorang kufur. Pertama, dia ijtihadi dia kufur. Kedua adalah dia menolak darurah maklum fi din min darurah, menolak perkara-perkara daruri, perkara-perkara yang asas macam solat, akhlak dan sebagainya. Kemudian ketiga, dia tipu pada ayat Quran yang jelas. Contoh dia kata Al-Quran tu tak ada ke dan sebagainya. Dia tafsir dengan tafsiran yang cukup seleweng, ataupun dia beramal dengan perkara yang kita tak boleh takwil, melainkan tak boleh justify, melainkan kekufuran. Sebab tu kalau kita tengok, ada orang tanya saya, contoh orang yang ahli politik kemudian dia menyambut perayaan yang kufur, maka kita boleh masih takwil dia adalah ahli politik, walaupun perkara itu perkara yang berdosa, tapi dia tidak jatuh kufur, sebab susah nak jatuhkan orang kufur. Baik, walaupun ni Rashid dia suka walaupun ni kan, walaupun kita tidak mengkufurkan mereka kan, kita tidak mengkufurkan mereka kan, dan kita melayan mereka seperti muslim dengan hak, dengan sepenuhnya kan, tetapi kena ingat jiwa kan, jiwa kita kan, jiwa seorang muslim ini akhirnya dia akan sensitif dengan ini. Dia akan sensitif dengan ini. Dia akan sensitif kan, sensitif dengan perkara ini. Dia akan sensitif, cukup sensitif. Dan dia hidup dalam keadaan yang merasakan bahawa dia ada satu agenda yang besar. Dia hidup dalam keadaan yang mana jiwa dia adalah jiwa yang meronta-ronta. Ya Allah, bila lagi aku nak ubah? Terlalu banyak benda yang aku nak ubah kat dunia ini. Jadi jiwa ini digambarkan dengan jiwa Umar Abdul Aziz. Jiwa Umar Abdul Aziz kan, yang mana Umar Abdul Aziz kata, ini wa'aliju amran, bahasa Melayunya adalah aku tengah merawat perkara yang cukup dahsyat. Orang kecil dah jadi besar, orang besar dah jadi tua, orang kat luar dah masuk dalam luar, mana keadaan macam dia kata, bagi gambaran dia cukup mencabar, cukup huru-hara. Dan jiwa Umar Abdul Aziz inilah jiwa yang kita akan ada, sentiasa melihat keadaan sekeliling dan mampu memahami keadaan sekeliling dalam kerangka wahyu atau hawa nafsu kan. Jiwa Umar ni kenapa dia rasa susah? Sebab dia susah untuk menegakkan wahyu. Jadi dalam keadaan yang banyak masalah baru, bagaimana kita ingin menegakkan wahyu? Jadi Umar Abdul Aziz itu jiwa dia. Bagaimana kita ingin menegakkan wahyu, itu yang Umar Abdul Aziz dia jadi rasa dia pening. Dia rasa macam, ya Allah, banyaknya kerja nak kena buat. Jadi persoalan kita pada hari ini, jiwa kita, adakah jiwa kita macam jiwa Umar Abdul Aziz yang ada sensitivity yang kuat? Adakah kita redha dengan sistem demokrasi, sistem kapitalis dan sebagainya? Adakah kita redha bila pendidikan kita bukan pendidikan yang betul-betul menekankan Quran dan Sunnah sebagai contoh? Jadi terlalu banyak aspek yang akhirnya kita perlu kembali kepada wahyu dan perlu bawa. Baik. Ini saya kena ingatkan sekali lagi, kita tidak mengkufurkan orang, tapi ia adalah satu bentuk kekufuran seperti yang mana yang dinyatakan oleh Allah dengan jelas di dalam Al-Quran. Seperti mana dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran. Boleh buka rujukan dalam Tolak bab 1, semua Al-Quran ada di situ, kat situ. Baik. Bila kita cerita tentang jiwa, last sekali kan, kita cerita tentang soal jiwa lah kan, soal jiwa dia kita patah balik kan. Kalau kita tengok Ar-Rashid akhirnya dia bawa kita patah balik kepada apa? Patah balik ke bawah. Semua keadaan ini keadaan di mana akhirnya tolak sebahagian, akhirnya berlaku kita tolak sebahagian, ambil jalan tengah, tolak sebahagian, hidup dalam keadaan sebahagian kekufuran dan sebagainya. Ni apa yang akan berlaku? Berlaku adalah jilun al-makhdub, ataupun bahasa Melayunya adalah tak apa, kita bahasa Arab dulu. Itu generasi yang ditipu. Akhirnya apa berlaku kat generasi kita kan? Yang berlaku kat generasi kita adalah generasi kita menjadi generasi yang ditipu. Dan bila ditipu ini, ditipu macam mana? Apa yang ditipu? Macam mana ditipu? Okey. Kalau kita tengok kat sini kan, ayat yang diambil yang diistinas ni adalah fastakhaffa qaumahu fa'ta'u innahum kanu qauman fasikin. Kalau kita nak pakai warna apa ni? Kita pakai warna biru dia. Okey. Kalau kita buat timeline, ni ada cerita Firaun. Cerita Firaun adalah Firaun mencapai satu tahap kemuncak kan, dengan membina piramid dan Sphinx dan sebagainya kan. Akhirnya Firaun bila dia sampai tahap kemuncak ini kan, ni Firaun. Dia sampai tahap
sampai tak ke muncak yang paling tinggi ini, kan, ayat ini innahum kanu qauman fasikin, kan, dibawa kepada retrospektif. Kanu qauman fasikin, Bani Israel dan kaum Fir'aun ketika itu, apa yang berlaku sebelumnya. Niti masa. Bila Fir'aun dah buat semua ni, apa yang berlaku? Dia taat, kan? Apa yang berlaku kepada rakyat dia? Ni rakyat apa yang berlaku rakyat dia ketika Fir'aun dah capai satu tamadun? Adalah mereka taat, kan? Taat tanpa membelah bagi. Fa'ata'uh, mereka mentaati, kan? Mentaati Fir'aun, walaupun Fir'aun ni diorang tahu Fir'aun ni tak baik dan sebagainya, kan? Apa berlaku sebelumnya? Yang berlaku sebelumnya adalah mereka ditarbiah dengan fasik, dengan kefasikan. Sebab tu disebut innahum kanu qauman fasikin. Kanu, mereka sebelumnya adalah orang yang fasik. Jadi ini strategi Fir'aun, dan strategi ini berulang-ulang berlaku setiap zaman. Kalau kita tengok pada zaman Fir'aun dulu, tempat yang paling canggih, yang paling maju adalah Fir'aun, adalah tempat piramid. Tapi kenapa tempat inilah yang Allah kata tempat paling teruk, paling dahsyat, paling jahat, semua berulang kali dalam Quran. Terlalu banyak ayat tentang Fir'aun jahat. Sebab akhirnya dia menjadikan kaum dia fasik. Walaupun dia kemajuan teknologi dia membawa kepada kefasikan yang melampau, membawa kepada mensyirikkan Allah dan mensekutukan Allah. Maka manusia akhirnya walaupun maju tetapi tidak bahagia. Kita ambil contoh hari ini pun Amerika. Kenapa Amerika semua boleh taat Donald Trump? Kita letak Fir'aun ganti dengan Donald Trump lah, contoh, kan? Kenapa semua boleh taat Donald Trump? Kerana mereka adalah kaum fasik. Mereka kaum fasik, fasik yang tidak berilmu, kan? Fasik yang jauh daripada agama, fasik yang bergelumang dengan maksiat. Maka mereka terlampau bergelumang dalam tu sehingga akhirnya mereka mentaati seorang yang kita secara logik kata macam mana lah dia boleh taat, kan? Orang macam Donald Trump tu pelik sangat, betul tak, kan? Jadi sebab kerana kefasikan. Dan kalau kita tengok, perkara sama berlaku pada hari ini. Ini juga adalah, kan, siasah ataupun strategi. Ini adalah strategi, kan? Strategi Fir'aun. Macam mana je ni, tak apalah faham ni strategi Fir'aun yang mana dari dulu sampai hari ini macam tu. Bila apa yang berlaku hari ini, kalau kita tengok, kan, kita tengok, kan, dia punya strategi dia, bila ada masjid, dia bukan lawan dengan buat gereja. Masjid tidak, kan, masjid dilawan dengan tempat hiburan, kan? Jadi orang akan pergi masjid ke pergi konsert, orang akan pergi masjid ke pergi shopping mall, orang akan pergi hiburan. Dulu panggung wayang lagi best daripada pergi masjid. Panggung wayang lebih best daripada pergi masjid, contoh, kan? Dia akan apa? Kahwin, contoh. Kahwin akan dilawan dengan couple. Orang baru ni viral, kan, contoh, orang yang di couple, lepas tu isu konsen tak konsen lah semua. Sebab apa? Sebab akhirnya couple ni memang tak boleh bina apa-apa. Isu dia bila contoh yang berlaku kat barat lama dah, kita baru kena CP-CP. Yang akhirnya dia bila dia buat seks sebelum nikah, kan, kemudian dia dakwa tanpa konsen, seolah itu rogol. Maka sebenarnya sebab apa? Sebab dia tinggalkan syariat kahwin. Maka pergilah kepada couple. Maka semua ini adalah kefasikan yang dicuba dinaik-naikkan. Dan sebagai contoh akidah. Akidah akhirnya dilawankan dengan apa? Dalam apa kefasikan dalam akidah adalah free thinker. Kenapa free thinker ni adalah kefasikan dalam akidah? Sebab dia berfikir mengikut hawa nafsu. Dia bukan berfikir pakai akal pun. Banyak logik yang dibawa oleh free thinker adalah falasi, kan? Jadi mereka berfikir berdasarkan hawa nafsu. Ambil contoh kalau kat Malaysia ni Siti Kasim, free thinker. Dia kata dia pakai logik intinya. Tak. Dia hanyalah berfikir berdasarkan hawa nafsu. Sebagai contoh lah kesenian Islam. Seni yang bina kekuatan, seni kuat lah kita kata, kan, akhirnya menjadi seni apa? Kan, seni lucah ataupun seni yang lembik. Kan, kesenian yang ada hari ini, kan, semuanya bawa kepada manusia tu jadi lembik. Makin orang tu berseni, makin dia lembik. Sedangkan dulu makin seni, makin kuat, makin berjihad, makin menjadi seorang yang hebat. Contoh seni apa? Seni bina badan, kan? Orang yang sadu-sadu, akhirnya kesaduan mereka tidak dapat dimanfaatkan oleh Islam. Kalau dahulu mereka tidaklah sadu sangat, tetapi kesaduan mereka boleh, kan, Islam boleh ambil manfaat daripada kesaduan mereka, contoh, kan? Dan apa yang berlaku semua ini, kan? Apa yang berlaku semua ini strategi, kan? Akhirnya kita mentaati mereka. Mereka yang fasik akhirnya akan mentaati hak asasi manusia. Dia akan mentaati apa yang dicakap oleh golongan-golongan liberal, sebagai contoh, kan? Ini semua benda yang cukup jelas, kan? Dan strategi memfasikkan ini berjalan sehinggalah apa yang jadi. Yang jadi kepada generasi kita, apa dia generasi kita kata, apakah dia hasil?
Apakah hasil yang berlaku? Hasil yang berlaku adalah kita dapat nampak kan seekor singa kan, seekor singa yang ganas kan. Akhirnya kan apa jadi kat singa ni? Akhirnya bertukar menjadi seekor kijang kan, seekor kijang yang dimakan kan. Dia menjadi seekor kijang yang ni. Seorang yang hebat kan akhirnya menjadi mangsa. Macam kita tengok hari ni kan, umat Islam adalah mangsa keadaan. Kita dahulu bukan main hebat, dan kehebatan itu adalah berpaksi daripada akidah dan wahyu. Tetapi bila kita dapat akidah dan wahyu, kita habis kena jadi mangsa, deratah, seolah-olah tiada kekuatan kan. Itu yang berlaku pada hari ini kan. Kalau kita tengok, ini memang realiti yang berlaku. Umat Islam, kenapa kita kata umat Islam ni hebat semua, tapi kenapa kita jadi mangsa? Kenapa? Ini yang cuba kita rungkai kan, kembali. Dan kalau kita tengok kenapa jadi mangsa, sebab kita tak kembali kepada wahyu. Itu clear lah kan. Dan bila kita kata kena kepada wahyu, seorang yang kita batal balik sini balik, seorang yang tadi jiwa dia kental kan, ada jiwa tadi, jiwa dia hebat, akhirnya dia akan pergi mana? Dia akan cross pergi sini kan. Dia akan cross pergi sini. Kemudian bila dia melihat keadaan semua ni, seorang jiwa yang hebat, dia melihat keadaan kekufuran yang ada, dia melihat kepada strategi kefasikan yang berleluasa, dan dia melihat kepada hasil hari ini yang semua menjadi kan, singa-singa semua menjadi apa? Menjadi kijang-kijang yang mangsa-mangsa keadaan, menjadi mangsa. Apa maksud mangsa? Umat Islam lah umat yang paling banyak dicuri, umat Islam lah umat paling banyak dibunuh kan, wanita muslimah yang paling banyak dirogol, harta negara umat Islam lah yang paling banyak dicuri, negara umat Islam lah yang paling banyak dijajah kan. Jadi kita jadi mangsa. Seorang yang berjiwa macam Umar Abdul Aziz, bila nampak akan keadaan ini, maka apa yang dia buat? Maka dia tahu dia kena gerak segera kan. Dia kena bergerak segera kan. Dia kena gerak segera jap. Dia kena gerak segera kan. Dia tak ada masa dah untuk dia buat benda lain. Dia nampak dia ada satu problem, dia akan cuba settlekan. Dia kena gerak dengan sesegera mungkin. Dan konsep dalam gerak segera ni adalah akhirnya apa yang kita buat sedikit, walaupun nampak macam susah, lama-lama dia akan menjadi bukit kan. Dia akan berkembang. Ini adalah perkara yang Allah janjikan. Seperti mana Nabi Muhammad dulu ketika Mekah kan, bermula dengan seorang, akhirnya dia menjadi satu daulah kan, ketika zaman Nabi. Tetapi dia kena dengan cara dia, nanti kita akan cerita benda ni dalam bab kedua dengan lebih detail kan. Tetapi dengan kesabaran, kita kena sabar, dan akhirnya kita bentuk kekuatan umat Islam, sehingga akhirnya boleh menjadi satu ketumbukan kekuatan yang hebat kembali. Baik. Dan kalau tengok kan, ada banyak sangat segmen masyarakat yang kita kena sentuh sebagai penutup kan. Kalau kita tengok ada masyarakat yang mana dia kita kata kita buat dalam bentuk ni lah. Ada amar makruf nahi mungkar, kemudian ada yang dia buat perkara fardu, betul tak? Ada masyarakat yang dia hebat, dia buat amar nahi mungkar, dia buat dakwah. Ada yang hanya buat perkara fardu, tetapi ada yang lalai. Sebab kita tengok semua ni, ada yang lalai, dan di kalangan ada yang dalam keadaan dosa besar kan. Yang mana kalau kita tengok, ada orang pertama, dia ada amar nahi mungkar dan dia buat fardu kan, dan dia tak lalai dan dia tak buat dosa besar kan. Mereka ini kita kasih sayang, dan kita sama motivasi sama kita sama-sama gerakkan kan. Al-hubbu wa taw'iyah kan. Dan kita bergerak dengan penuh kasih sayang bersama-sama mereka. Nampak kan? Kemudian yang kedua pula, kelompok kedua adalah mereka yang tidak buat amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun dia tidak berdakwah lah, walaupun dia buat perkara fardu, tapi dia tidak lalai dan tidak dosa besar. Maka orang-orang baik sebegini, apa kita buat kepada mereka? Kita sayang satu sudut, tetapi kita sentap. Kenapa kau tak ubah orang lain? Supaya akhirnya dia kembali kepada berdakwah, dia upgrade diri dia. Baik. Kelompok ketiga pula adalah mereka yang tidak amar nahi mungkar, tidak buat perkara fardu, dalam keadaan lalai, tetapi dia selamat dosa besar, alhamdulillah. Jadi mereka ini apa kita buat? Kita buat sentap campur dengan tazkirah. Berterusan, sentap dan tazkirah kan. Tetapi ada kelompok yang keempat, adalah kelompok yang tak buat ni, tapi lalai buat, dan dosa besar tahap ni, berzina, mencuri, rasuah, bagai semua. Yang ni kita buat semua benda ni sentap, takut,
dan juga kita bagi amaran untuk tinggalkan, seperti mana Nabi memberi amaran di Mekah dulu, amaran api neraka kepada mereka. Ini Allah turunkan. Jadi ini adalah kerja-kerja yang kita kena buat secara serentak. Ada orang kita buat macam ni, ada orang macam ni, orang macam ni. Ini antara formula terawal yang Ar-Rasyid cadangkan, supaya kita akhirnya kita tidak miss mana-mana pihak. Kita cuba sedaya upaya melawan hawa nafsu dengan segerombolan yang besar. Hawa nafsu tu mereka bawa dengan satu entiti yang cukup besar, kan? Maka kita pun kena lawan dengan tenaga yang cukup besar. Dan mereka, keseluruhan dunia, kalau kita kata macam tu, keseluruhan dunia kita pada hari ini bergelimang dengan keadaan hawa nafsu yang dahsyat, kan? Mana dan kebanyakan generasi kita semua dah jadi macam ni dah, mangsa dah, tak boleh buat apa dah. Itu gambaran seramai orang tak boleh buat apa. Tetapi kalau kita gerak segera dan kita bersabar, sedikit demi sedikit kita bina, akhirnya insya-Allah dengan usaha yang sesimpel ini, lama-lama insya-Allah sinaran Islam akan kembali, kan? Tetapi mencabar, sehingga kan kadang-kadang ramai berputus asa. Dia buat dakwah setengah jalan, kemudian dia dah tak buat dah, kan? Dia kata sama je umat Islam kat Malaysia. Untuk mereka ini, kita sama-sama tunggu bab 2 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.